Salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tugasan 3 bagi kursus GWCP 1042 Penulisan Akademik, Persembahan Tugasan Berkumpulan. Antara perkara yang kami akan bentangkan ialah: pertama, kohesi dan koheren; kedua, keutuhan wacana; keutuhan semantik; keutuhan leksikal; keutuhan gramatikal; keutuhan fonologi; konsep kejelasan; ketepatan penulisan sumber rujukan; dan penutup. Kami telah mengkaji hasil penulisan esei tugasan 2 yang ditulis oleh Jelista David, option Bahasa Kadazan Dusun SK, ambilan Ogos 2025-2030 bagi kursus GWCP 1042 Penulisan Akademik bagi tugasan 3 ini. Penulisan esei ini menghuraikan tentang etika komunikasi dalam media digital. Baiklah, saya akan mulakan dengan menerangkan kohesi dan juga koheren. Saya akan menerangkan kohesi terlebih dahulu. Menurut Nurmasita Mat Hasan dan Jemaya Zakaria 2015, kohesi bermaksud teks atau wacana seperti kata, frasa, dan ayat yang saling mempunyai kesinambungan makna yang berhubung antara satu sama yang lain. Hal ini bertujuan dalam membina makna yang lebih jelas dan akhirnya dapat difahami oleh pembaca. Jika penulisan tidak kohesi, pembaca akan sukar untuk memahami maklumat yang dibaca. Selain itu, Husin Fateh 2016 juga mengatakan bahwa kohesi merupakan tautan yang merujuk kepada elemen formal bahasa dalam wacana atau teks. Hal yang tersebut dapat menjelaskan bahwa kohesi merupakan wacana lengkap yang terhasil karena keserasian hubungan antara satu unsur linguistik lain dalam satu wacana. Terdapat beberapa langkah untuk mencapai kohesi dalam penulisan, yaitu yang pertama, tanda baca hendaklah digunakan dengan betul. Tanda baca memainkan peranan yang besar dalam menentukan intonasi dan jeda dalam proses pembacaan. Seterusnya, sentiasa berfokus kepada penyampaian isi utama ataupun penggunaan kata kunci. Hal yang demikian bagi memastikan tiada penyimpangan maklumat agar tidak berlaku kekeliruan kepada pembaca dalam memahami penyampaian. Selain itu, menggunakan penanda wacana dan kata hubung yang tepat juga merupakan antara langkah untuk mencapai kohesi. Hal ini karena penanda wacana merupakan komponen yang memperlihatkan kesinambungan dan pengolahan isi dalam perenggan. Kata hubung juga berperanan dalam menghubungkan isi dengan isi. Akhir sekali, hendaklah menggunakan kata ganti nama. Hal yang demikian bagi memastikan ayat ataupun perenggan lebih gramatis dan tidak membosankan untuk didengar oleh pendengar. Oleh itu, saya telah memilih satu perenggan dalam penulisan rekan saya Jelista David untuk mengkaji kohesi di dalam perenggan tersebut. Seperti yang kita lihat, dalam perenggan ini terdapat penggunaan penanda wacana seperti sebagai pengujian terakhir dan juga oleh itu. Selain itu, penulisan ini juga mempunyai pengulangan kata kunci di mana ia dapat memastikan fokus utama perenggan dapat dikekalkan. Tidak cukup dengan itu, kita juga dapat melihat penggunaan tanda baca yang betul. Hal ini bagi memastikan jeda di dalam ayat agar tidak kedengaran janggal dan menepati intonasi pembacaan. Selesai untuk kohesi, saya akan lanjutkan dengan penerangan koheren. Koheren merupakan kejelasan urutan ide dalam perenggan dan keseluruhan penulisan di mana pembaca boleh mengikuti aliran hujah dengan mudah. Dalam penulisan yang koheren, ide-ide dihuraikan dengan jelas dan dalam urutan logik. Menurut Muhammad Rashid 2004, koheren adalah komponen yang membolehkan sesuatu ide
diolah secara berkesinambungan. Hal yang demikian membolehkan penulisan dilakukan dengan berkualiti dan jelas sehingga membolehkan pembaca mudah memahami urutan isi dan penjelasan. Untuk mencapai koheren, setiap perenggan hendaklah mempunyai satu ide utama dengan memulakan ayat perenggan dengan topik yang kukuh. Selain itu, setiap perenggan hendaklah mempunyai urutan yang logik antara perenggan dengan menggunakan langkah peralihan yang tepat sebelum memulakan ide atau topik baharu. Untuk menerangkan dengan lebih dalam lagi berkenaan koheren, saya telah memilih satu contoh di dalam penulisan rekan saya, yaitu pada perenggan isi. Di dalam perenggan ini kita dapat melihat bahwa terdapat pengolahan yang menarik dan baik, di mana terdapat topik utama dalam perenggan ini, dan juga diikuti dengan ayat huraian, seterusnya ayat kesan, dan disokong dengan ayat contoh, akhirnya diterangkan oleh ayat penegas. Hal ini menampakkan bahwa perenggan ini mematuhi koheren di dalam penulisan. Seterusnya saya akan sambung dengan keutuhan wacana. Keutuhan wacana boleh dilihat daripada dua aspek, yaitu wujud susunan yang bertautan dan teratur dalam sesuatu wacana. Berikut merupakan ciri-ciri keutuhan wacana. Yang pertama, terdapat urutan atau koheren. Selain itu, wujud tautan atau kohesi. Seterusnya, terdapat penanda wacana yang mewujud dalam keempat-empat jenis keutuhan tersebut. Baiklah, kita akan melihat keutuhan yang pertama, yaitu keutuhan semantik. Keutuhan semantik merujuk kepada kesantunan dari segi makna dalam teks. Ciri-ciri keutuhan semantik adalah seperti berikut. Idea dalam ayat dan perenggan saling melengkapi, seterusnya mengelakkan percanggahan maksud, dan setiap hujah mempunyai hubungan topik. Antara contoh ayat yang diambil dari esei ini ialah, hal ini dikatakan demikian karena etika komunikasi penting bagi mengelakkan tercetusnya perselisihan faham antara sesama. Frasa hal ini dikatakan demikian karena menunjukkan hubungan sebab etika berkomunikasi itu penting dan akibat mengelakkan perselisihan faham. Seterusnya kita akan beralih ke keutuhan yang kedua, yaitu keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal bermaksud penggunaan kosakata yang konsisten, tepat, sesuai dengan konteks penulisan. Antara ciri-ciri yang terdapat dalam keutuhan ini ialah menggunakan istilah khusus bidang kajian, dan yang seterusnya mengelakkan sinonim berlebihan yang boleh mengelirukan, dan yang akhir sekali konsisten dalam istilah teknikal. Dan berikut merupakan contoh keutuhan leksikal yang terdapat dalam esei ini. Etika komunikasi dalam era digital atau netiquette merupakan himpunan prinsip moral dan peraturan tingkah laku yang wajib dipatuhi oleh pengguna bagi memastikan interaksi cyber kekal harmoni dan bertanggung jawab. Penggunaan netiquette adalah istilah sinonim penerangan kepada etika komunikasi dalam era digital. Keutuhan yang ketiga pula ialah keutuhan gramatikal. Keutuhan ini merujuk kepada penggunaan tata bahasa yang betul untuk memastikan teks jelas, tersusun, dan tidak mengelirukan. Antara ciri keutuhan ini ialah struktur ayat yang lengkap beserta subjek dengan predikat, penggunaan penanda wacana yang tepat untuk menghubungkan ayat atau perenggan, dan seterusnya kepatuhan kepada peraturan, morfologi, dan sintaksis. Sebagai contoh ayat yang diambil dari esei ini ialah seperti berikut. Oleh itu,
kepentingan untuk membina kesadaran dan amalan etika dalam komunikasi digital merupakan asas kepada pembentukan masyarakat digital yang beradab dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, kata penghubung oleh itu digunakan untuk menyimpulkan idea dari ayat-ayat sebelumnya. Akhir sekali ialah keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi lebih berkaitan dengan aspek bunyi dan sebutan yang kebiasaannya digunakan dalam komunikasi lisan akademik seperti pembentangan, vaivah, dan syarahan. Dalam teks bertulis, ia lebih kepada aspek ritma, intonasi bacaan, dan penekanan apabila teks dibaca. Ciri-ciri keutuhan fonologi ialah sebutan istilah akademik yang tepat dan intonasi yang sesuai untuk menekankan isi utama. Seterusnya, mengelakkan sebutan yang boleh mengubah makna dan istilah. Berikut merupakan contoh ayat keutuhan fonologi yang diambil dari esei ini. Namun, dalam komunikasi terdapat komponen-komponen unsur bahasa. Dalam ayat ini, penggunaan koma berfungsi sebagai jeda suara yang menandakan pemisahan unsur-unsur dalam satu unit fikiran atau ayat yang belum lengkap. Seterusnya, penggunaan nokta pula berfungsi sebagai hentian suara yang menandakan akhir satu unit fikiran atau ayat yang lengkap. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada aplikasi kejelasan. Konsep aplikasi kejelasan merupakan asas kepada komunikasi akademik yang berkesan. Dalam penulisan akademik, kejelasan bukan sekadar soal gaya, namun merupakan keperluan metodologi dan epistemologi yang menentukan kejayaan penyelidikan. Terdapat beberapa tujuan aplikasi kejelasan ini, yaitu yang pertama, menjamin ketepatan dan kefahaman. Pemindahan idea, yaitu merupakan tujuan utama penulisan akademik, adalah untuk memindahkan idea, penemuan, dan hujah yang kompleks daripada penulis kepada pembaca. Kejelasan membolehkan pemindahan ini berlaku dengan lebih lancar. Jika ayat berbelit atau istilah tidak konsisten, pembaca mungkin tersalah faham maksud asal penyelidik yang boleh menjejaskan kesahan dan kebolehpercayaan penemuan. Ketepatan metodologi dan kaidah analisis mesti diterangkan dengan terang dan jelas supaya penyelidik lain boleh mereplikasikan kajian tersebut. Langkah ini boleh menghalang proses semakan semula oleh rakan sejawat dan mengganggu kemajuan ilmu. Sebagai contoh dalam penulisan tugasan kami, yaitu dalam konteks budaya digital yang mementingkan kepantasan dan kecenderungan menggunakan bahasa singkatan, selanga atau bahasa rancu telah menjadi amalan biasa. Khairunnisa et al. 2022. Oke, esei ini mengenal pasti bahwa penggunaan bahasa singkatan, selanga atau bahasa rancu dalam komunikasi digital berisiko tinggi menyebabkan mesej menjadi kabur dan menimbulkan salah faham, terutama dalam komunikasi formal. Ini selari dengan penulisan akademik. Jika istilah dan ayat tidak jelas atau tidak konsisten, ia akan menggugat kedudukan bahasa yang betul dan berpotensi tinggi menimbulkan salah faham dalam interaksi digital. Yang kedua, memudahkan penilaian dan dialog akademik. Proses peer review. Dalam proses penilaian, pembaca hanya mempunyai masa terhad untuk menilai esei. Penulisan yang ringkas dan jelas membolehkan penilai mengenal pasti dengan pantas sumbangan utama, kelemahan hujah, dan ketulusan data. Penulisan yang kabur membuang masa penilai dan cenderung untuk ditolak kerana kesukaran untuk dinilai. Contohnya, esei yang kami kaji selidiki ini menekankan alur perenggan yang kemas agar pembaca dapat memahami informasi dalam esei tersebut. Susunannya adalah seperti berikut. Pertama, pengenalan. Kedua, etika komunikasi digital.
Ketiga, halangan dan masalah dalam komunikasi era digital. Keempat, kesan kesalahan berbahasa dalam komunikasi. Kelima, cara-cara mengatasi masalah komunikasi yang tidak beretika. Keenam, kesimpulan dan akhirnya rujukan. Seterusnya, akses kepada komuniti yang lebih luas. Ilmu pengetahuan haruslah boleh diakses oleh sarjana di luar bidang kepakaran yang sangat spesifik. Penulisan yang jelas membolehkan penyelidik daripada disiplin yang berbeza memahami dan menggunakan penemuan data, sekaligus memupuk sifat dalam memperluaskan impak kajian. Contoh dalam perenggan esei kami, Revolusi Perindustrian keempat IR 4.0 merujuk kepada penggabungan proses kerja tradisional dengan teknologi terkini sekaligus mengubah cara komunikasi berlaku dalam masyarakat. NOR 2020. Pemupukan sifat interdisiplin, tugasan ini menyentuh isu-isu yang merentasi pelbagai disiplin termasuk revolusi perindustrian keempat IR 4.0 dan jurang digital. Kejelasan dalam penghuraian subjek ini disokong oleh sumber yang betul, membolehkan sarjana dari bidang teknologi maklumat atau undang-undang memahami dan menggunakan penemuan etika komunikasi ini sekaligus memperluaskan impak kajian. Tujuan aplikasi kejelasan yang ketiga ialah memperkukuhkan credibility dan authority. Aplikasi kejelasan merupakan tanda sebagai pengiktirafan. Setiap ide yang diambil dari perenggan esei haruslah mengiktiraf penulis asal untuk mengelakkan isu plagiarisme. Contohnya, penulis haruslah menyertakan sumber rujukan sebagai kredit kepada penulis asal. Hal ini dapat menghargai usaha dan ide daripada penulis asal. Gambar raja ini menunjukkan penulis menyertakan sumber rujukan sebagai kredit kepada penulis asal. Pernyataan sumber rujukan ini sebagai kredit merupakan prinsip utama untuk mengiktiraf penulis asal dan mengelakkan isu plagiarisme. Seterusnya, mengelakkan gaya bahasa yang berlebihan. Walaupun istilah teknikal penting, penggunaan gaya bahasa yang terlalu berbunga-bunga tanpa keperluan yang sering dilihat sebagai cobaan untuk menyembunyikan kekurangan hujah. Kejelasan menunjukkan keyakinan terhadap kualiti kandungan itu sendiri dan bukannya bergantung pada bahasa yang mengagumkan. Contoh dalam petikan esei. Selain itu, pada peringkat individu, setiap pengguna perlu mengamalkan konsep kesantunan berbahasa digital, yaitu dengan mengaplikasikan nilai kesopanan dan ketepatan tata bahasa dalam setiap interaksi atas talian. Dalam penulisan esei ini, ketepatan tata bahasa dan pemilihan kata yang tidak berbunga-bunga adalah penting untuk menunjukkan keyakinan terhadap kualiti kandungan hujah itu sendiri, bukan bergantung pada bahasa yang mengagumkan. Seterusnya kita beralih kepada ketepatan penulisan sumber rujukan gaya EPA 7. Terdapat beberapa ciri-ciri gaya penulisan EPA 7. Ketepatan dalam EPA 7 bermaksud mengikut piawaian format yang telah ditetapkan untuk setiap jenis sumber yang memastikan keseragaman dan kejelasan. Yang pertama, keseragaman format. Piawaian global yaitu APA, American Psychological Association, adalah gaya sitasi yang paling banyak digunakan dalam bidang sains sosial dan tingkah laku. Penggunaan format yang seragam, seperti penggunaan huruf condong yaitu italik, untuk tajuk jurnal dan buku, merupakan susunan elemen yang memudahkan pembaca untuk memproses maklumat rujukan secara visual tanpa perlu meneka. Format khusus sumber yaitu APA 7 menetapkan aturan yang sangat spesifik untuk pelbagai sumber seperti artikel jurnal, buku, laman web, hingga ke media sosial. Ketepatan bermakna menggunakan format yang betul untuk jenis sumber yang betul. Contohnya, sitasi dalam teks yaitu in-text citation hanya menggunakan nama awal penulis dan tahun terbitan. Contohnya, Ali 2022. Dalam senarai rujukan pula,
Penulis haruslah memasukkan elemen penting seperti pengarang, tarik, dan sumber. Contohnya diambil dari DOI ataupun URL dalam urutan yang tepat. Yang kedua, kejelasan maklumat penting. Pengenalpastian penulis dan tarik yaitu ketepatan memastikan bahwa siapa yang menulis dan bila ia diterbitkan adalah jelas, yang membolehkan pembaca menilai keaslian dan kemaskini maklumat. Maklumat akses yang diambil dari DOI ataupun URL, API 7 sangat menekankan penggunaan DOI yaitu Digital Object Identifier karena ia adalah pautan kekal yang lebih stabil berbanding URL biasa. Ketepatan bermaksud memastikan DOI yang betul disertakan apabila tersedia atau URL jika tiada DOI. Tujuan penulisan gaya EP7 adalah untuk memberikan kredibiliti dan penyokongan hujah. Penyataan masalah disokong sumber terlebih dahulu. Esei ini mengukuhkan hujah tentang pendekatan untuk menangani isu etika komunikasi. Setiap kumpulan sitasi tepat GP7 menuntut penggunaan sitasi dalam teks yang betul seperti nama awal, koma, tahun, dan penulisan ini adalah dalam kurungan, membolehkan pembaca mengesan dengan pantas sokongan teori atau bukti untuk setiap tuntutan dalam perbincangan. Tanpa ketepatan ini, pembaca tidak dapat menilai sama ada kajian itu berdasarkan badan ilmu yang kukuh. Contoh dalam perenggan esei, pendekatan holistik adalah langkah untuk memulihkan isu ini. Ini bermula dengan pengukuhan literasi maklumat dan media (MIL) bagi melengkapkan pengguna dengan kemahiran menakul yang kritikal. Berita Harian 2023. Cara penulisan in-text citation ini merupakan gaya API 7 dengan citation, kurungan, ataupun dipanggil sebagai parenthetical. Kerana nama pengarang tidak dimasukkan dalam ayat, tahun diterangkan selepas nama pengarang dan berada dalam kurungan bersama dengan nama pengarang, yaitu formatnya adalah seperti berikut, buka kurungan, nama, koma, jarak, tahun, dan kemudiannya tutup kurungan. Dalam case ini, nama penulis adalah sumber atau penerbit berita, yaitu Berita Harian. Tahun penerbitan atau akses adalah 2023. Terdapat dua penulisan in-text citation, yaitu narrative citation dan parenthetical citation. Namun penulis hanya menggunakan satu jenis sahaja dalam penulisan in-text citation ini. Hal ini menunjukkan kelemahan penulis dalam memvariasikan cara penulisan in-text citation. Contoh penulisan naratif adalah seperti berikut. Menurut, kemudian nama pengarang, buka kurungan, tahun, tutup kurungan, nokta. Cara penulisan narrative citation ini adalah dia disertakan dalam ayat, bukan seperti parenthetical yang tidak disertakan dalam ayat. Berikut merupakan cara penulisan sumber rujukan mengikut artikel jurnal. Pertama, penulis. Semua nama penulis disenaraikan, nama penulis dahulu, kemudian nama bapa penulis, bermaksud nama penulis ini tidak disongsangkan. Gunakan simbol dan sebelum penulis terakhir. Seterusnya, tahun penerbitan. Tahun penerbitan haruslah ditulis dalam kurungan. Contohnya, dalam kurungan 2020 kemudian nokta. Yang ketiga, nama jurnal. Nama jurnal haruslah ditulis secara italik dan semua huruf awal haruslah ditulis dengan huruf besar. Contohnya Asian People Journal APJ. Yang keempat, tajuk artikel. Tajuk artikel haruslah ditulis dengan tidak italik, hanya huruf pertama saja ditulis dengan huruf besar. Contohnya, analisis keberkesanan penggunaan ICT dalam mendepani gelombang revolusi industri 4.0 dalam kalangan pelajar di Terengganu, Malaysia. Yang kelima, volume dan issue jurnal. Formatnya adalah seperti berikut. Volume, buka kurungan, issue, dan tutup kurungan.
Contohnya 3 dalam kurungan 1. Tambahan pula volume ini ditulis secara italik. Oke, seterusnya ke-6, nomor halaman. Letak nomor halaman ini selepas isu. Contohnya 101 hingga ke 109. Kesimpulannya, susunan penuh penulisan EPA 7 ini adalah seperti berikut. Pertama, penulis, titik, buka kurungan, tahun, tutup kurungan, titik. Tajuk artikel ditulis secara tidak italik. Nama jurnal ditulis secara italik, koma, volume dalam kurungan isu, tutup kurungan, koma, halaman, dan seterusnya URL ataupun DOI. Contohnya, Nuradillah Abdul Wahab, titik, koma, Najmi Muhammad, titik, koma, dan Muhammad Sani Ismail, titik, tahun 2020, dalam kurungan, titik, analisis keberkesanan penggunaan ICT dalam mendapati gelombang revolusi industri 4.0 dalam kalangan pelajar di Terengganu, koma, Malaysia, titik, ASEAN People Journal, APJ, koma, 3 dalam kurungan 1, koma, 109 hingga 109, 101 hingga ke 109, titik, kemudian URL ataupun DOI. Selepas mengkaji sumber rujukan ini, terdapat kesalahan penulisan sumber rujukan yang didapati. Yang pertama adalah tajuk artikel. Jika kita lihat dalam cara penulisan sumber rujukan ini, tajuk artikel ditulis dengan tidak tepat. Contohnya, dia ditulis secara italik dan semua huruf awalan ditulis dengan huruf besar. Sepatutnya dalam penulisan sumber rujukan ini, hanya huruf pertama saja yang perlu huruf besar dan ditulis secara menegak dan bukannya secara italik. Yang kedua adalah tajuk jurnal. Cara penulisan di atas tidak menunjukkan tajuk jurnal, tetapi tajuk jurnal sebenarnya boleh didapati dengan merujuk URL, yaitu Ibangi. Cara penulisan tajuk jurnal ditulis dalam bentuk title case dan italik. Contohnya, J huruf besar, kemudian B huruf besar. Jurnal Ibangi. Pembetulan daripada cara penulisan sumber rujukan ini adalah seperti berikut. Azia Nura Hasni Syahari dan Muhammad Rahim Kamaluddin, Nokta 2017, dalam kurungan Nokta. Kemudian tajuk artikelnya ditulis secara menegak dan hanya huruf B saja yang ditulis dengan huruf besar. Kita boleh lihat di sini yaitu bully cyber, ketidaksantunan bahasa dan etika media sosial dalam kalangan remaja Malaysia, cyberbullying in Malaysia, understanding youngster ethnics and impoliteness strategies in social media. Kemudian tajuk jurnalnya di sini juga ditulis yaitu Jurnal Ibangi yang ditulis secara italik dan huruf J dan B-nya ditulis dengan huruf besar. Kemudian disertakan juga dengan volume dan issue. Seterusnya URL dan DOI. Seterusnya disertakan URL.